percuma. Info di tarikpelanggan.com sekarang. Momentum. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi yang baru bersama dengan kami Pagi di Sinar. Hari ini Rabu 11 Ogos 2021 bersamaan dengan 2 Muharram 1442 Hijriah. Apa khabar anda semua? Apa khabar dengan Jaya? Alhamdulillah ngah, baik ngah. Oh, sini hujan ngah. Oh, lepas. Oh, ya Rim. Wah, hujan je, petir semua ada dia. Oh, macam dengar tu. Macam berdegup-degup lah. Oh. Allahu Akbar. Tak kejap sikit lagi sampai tempat kau tu je. Oh, ya. Tapi tempat aku okey je ni. Terang. Ni Tak adalah terang. Tapi tak nampak nak hujan lah. Nak hujan tu tak adalah. Tak adalah. Ganjang-ganjang pun belum lagi. Belum, tak ada. Sini Lama lagi kot Im. tak tahulah. Mungkin lagi lah kot. Sekejap lagi dah tu. Oh, hujan-hujan tak selimut sedap. Oh, Allah Akbar. Habis cepat lah ngah. Kita pula atap zing. Oh, okey. Ibu dah info dah tu. Hujan lebat bagi ada apa kawasan rumah dia. Okey, kepada anda yang sedang memandu tu, berhati-hati di jalan raya. Semoga anda selamat. Berhati-hati di area Umar Rahim ngah. Umar Rahim. Jalan kalau berhati-hati. Yelah, berhati-hati di kawasan Umar Rahim lah. Yang hujan kat Umar Rahim. Hujan kat Yelah, ini yang nak yang mana atas rumah aku hati-hati lah. Kau tak kasar. Angah ni pun. Kita lagi nak kongsikan ada kata ya untuk anda tu bersama kami Pagi di Sinar. Hujan kat Umar Rahim, berhati-hati di jalan raya. Wah, jom siapa nak kongsikan untuk mutiara kata dia yang pagi indah ini? Tak, aku macam simple je ngah. Mutiara kata dia. Okey, silakan. Terkadang hidup ini tidak menjadi yang kita rancangkan. Tapi yang pasti tentang apa yang Allah rencanakan. Itu je lah. Pendek je lah ngah. Sebab perancangan Allah tu kan lebih baik kan. Betul. Itu je lah. Senang je. Ini straight forward je ni. Betul tu. Kita jangan salah sangka kan. Sangka buruk semua kan. Allah. Cukup indah mutiara kata tu walaupun pendek. Tak, yang Acak sambung tadi tu tak ada kena-mengena dengan saya. Yang bersangka buruk tu semua tak ada kan. Ini soal perancangan. Kadang-kadang kita fikir benda tu nanti kita fikir benda lain, tapi nanti Allah bagi kita benda lain. Kita jangan bersangka buruk dengan Allah. Betul. Kita jangan bersangka buruk dengan Allah. Itu cerita dia tu. Betul lah. Sangka buruk ni white bukan dengan manusia aja, dengan Allah tu yang paling penting. Jangan bersangka buruk dengan dia. Itu kita nampak simple lain. Tetapi dia ada di dalam kalbu yang hati ni yang selalu membisik tu. Kena jaga betul lah tu. Ya? Itulah mutiara kata cukup indah di pagi ini. Teruskan bersama kami Pagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je. Itu dia. Wow. Sebentar nanti kita ada siaran ulangan untuk satu hari satu kata. Teruskan bersama kami Pagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je. Katanya ialah Mua. N-G-U-A. Mua. N-G-U-A. Mua. Oh, macam menguap Yes. Ada di situ. Dia ada di situ. Kau jangan pandai. Tapi dia memang ada dekat mulut tu. Kan betul? Tapi bukan muak lah. Tapi dia ada di situ. Dia ada dekat mulut tu. Baik, betul. Perbuatan apa lagi? Dekat mulut. Pandai lah, Jeb. Betul lah kau. Dia ada di situ. Dia ada di situ. Apa lagi? Batuk. Bukan. Ini dalam kecemasan kadang kita memang guna. Kecemasan? Kecemasan kita guna? Menjerit. Yes, menjerit. Itu dia. Menjerit, melaung. Itu dia masuk muak. Okey. Tapi saya boleh ke kalau saya cakap tu, saya kalau jerit, saya memang sekarang lah saya tak boleh jerit yang kuat-kuat tidak, tak boleh. Saya kalau jerit, saya akan jadi macam berani ke? Masalahnya berani ke? Betul lah. Betul lah, saya kukuh lah tu. Sebab dia pasal dah kena warning. Nanti jiran dengar. Jangan jerit. Saya tak ni. Terima je. Awak jangan jerit. Jadi Angah dah terbiasa. Betul. Saya okey je. Tapi saya dulu dulu masa kecil-kecil kalau kena pukul kenapa, jangan menjerit lagi teruk kena. So terima je Terima je.
Kau lagi. Kau nak orang tahu So kena dia tapi menggelitik tu dia. Betul. Sebab kalau belagak tak sakit sangat pun tak boleh kan, kena lagi tengok. Betul lah. Betul kena betul lah. Dia kena sukat. Kena sukat. Dia tak boleh macam belagak sangat, macam tak sakit sangat pun tak boleh. Tak boleh. Saya pernah kena sekali rotan berguling-guling. Wah, bapak dia kata tak payah, aku tahu tak sakit. Aku tahu tak sakit. Bangun balik, berdiri balik. Aku tahu tadi tak kena. Maknanya tak kena cepat lah kan. Tak payah. Saya punya kalau kena kat tengah belakang badan tu, dia punya macam jatuh vertikal tu, dia punya sakit. Tapi saya lupa lah, awak ke Angah ke atau kawan kita yang lain ke ada cerita saya tu. Pensan. Pensan saya lah. Kenapa dia? Yelah, nak mengelak. Nak mengelak gitu. Saya dah pensan dah. Kena pensan. Lepas tu bila bapak dia tahu dia tak pensan kan, dia cakap kan, saya pensan macam Pak Haji pensan. Pak Haji pensan. Yelah, tapi bapak kita takkan lah tak tahu kan. Tahu kan. Sebab bila bapak saya cakap dia, bapak saya warning, aku tahu kau tak pensan, baik kau bangun. Kalau kau bilik bangun balik. Bangun balik. Kita buat pensan kan. Kali bapak kita cakap itu je, aku tahu kau tak pensan, baik kau bangun balik. Baik kau bangun balik. 2 kali dia cakap itu, baik kau bangun balik. Bangun balik. Dia tak pensan ketika tu. Okey. Itu dia untuk satu hari tukar. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu, layan je. Dia kecil sekali. Percikkan jiwa anda dengan inspirasi positif bersama Dato' Dr. Daud Bakar. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey tu, untuk topik rakan inspirasi pagi ni tu berkenaan dengan emas lah tu. Okey, kita tahu emas ni tu dia pelaburan yang bagus. Lepas tu kita tengok dia straight naik aja kan, dia punya apa tu? Harga dia kan. Harga dia. Ya. Tapi sekali dia naik macam melonjak tu. Disebabkan apa tu ya? Emas ni satu aset yang sensitif kepada ketidakstabilan, sama ada politik, sama ada sosial, sama ada wabak penyakit. Jadi dalam dunia ini kita melihat bila ada sikit krisis, banyak negara, banyak syarikat akan melepaskan pegangan kepada aset saham, aset perbankan dan aset pelaburan yang lain. Mereka lebih suka beli emas waktu kecemasan. Even di Malaysia pun waktu COVID-19 ni, masyarakat Malaysia sudah suka membeli emas sebab lebih yakin dengan emas dalam keadaan yang ketidakstabilan kesihatan dan sebagainya. Tapi kalau emas tu dia drop, dia akan naik balik sebab kita ada benda yang pecah, benda yang fizikal dengan kita. Jadi itu menyebabkan masyarakat daripada zaman dulu lah, zaman-zaman orang dah kena emas ni, mereka percaya emas tu adalah satu aset yang kekal sampai bila-bila. Naik turunnya perkara biasa dalam emas. Dia adalah the global currency dari segi definisi. Kita tengok tahun 2000 harga segram emas pada 2020 dulu dalam RM30 saja 1 gram, RM40, RM30. Sekarang ini dia pernah mencecah RM300 1 gram. Sekarang ni dalam 250-260 1 gram. Jadi maknanya dia punya peningkatan tu selama 20 tahun berapa puluh kali ganda. Jadi itu satu perkara yang penting. Dan kita melihat data emas ini, kalau zaman krisis China dengan Amerika bergaduh, Korea Selatan, Korea Utara sikit isu di Timur Tengah, di dunia hari ini dengan COVID-19, emas merupakan aset pilihan kerana manusia lebih rasa selamat bila melabur dalam emas berbanding dengan pelaburan-pelaburan yang lain. Ya. Okey, terima kasih tu. Rakan Inspirasi bersama Dato' Dr. Daud Bakar setiap Isnin hingga Jumaat jam 6.45 pagi. Cara percuma, info ditarik pelanggan Doktor sekarang, momentum. Wow. Okey, sekarang ni kita ada syarat pelanggan untuk Pakcik Nasi Lemak. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu, layan je. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pakcik. Good morning. Ya, good morning. Pakcik, dulu Pakcik ingat tak dulu kalau anak-anak kat rumah semua time dia orang cuti ni, tak kerja, apa je dia orang bantu Pakcik kat rumah? Dia buat apa? Biasanya belakang rumah Pakcik ni kan ada tanah lapang sikit. Jadi kita orang dulu menyapu-nyapu, tebah-tebah rumput sikit.
Okey. Lepas tu bila matahari naik sikit ni, macam ginilah keadaan macam sekarang ni kan, matahari nak naik ni kan. Jadi kita dah sedap dah peluh-peluh, dah bakar-bakar sampah apa semua kan. Jadi makcik akan keluarkanlah sarapan, letak kat paket, kita makan dengan beranak. Ada makan ubi kayu, cecah dengan sambal, ketuk. Lepas tu nanti kan makcik buat lontong goreng. Jadi kita dah tahu dah seronoknya bila mengemas. Lepas tu bila dia punya macam nak pergi ke ending tu, bila kita dah start bakar-bakar sampah kan. Jadi peluh-peluh baru nak kering badan tu, makcik akan buatkan kopi teh makan pula dengan ubi kayu kan, ubi rebus cecah dengan sambal ketuk. Lepas tu kan dah tengah makan nanti, kita dah bau dah, orang rumah kita tengah goreng lontong goreng. Jadi makan belakang rumah lah. Belakang rumah tu ada pangkin. Banyak betul momen dengan anak ya, Pakcik. Makan dengan anak-anak, dia punya nikmat tu lain je. Lain. Pakcik makan ramai-ramai dengan anak tu, Pakcik suap tak anak-anak? Biasanya dah besar-besar tak lah. Sebab anak pakcik tu 2-3 orang tu gigi panjang-panjang. Kadang-kadang pakcik tak sempat tarik tangan, dia dah gigit kan. Jadi kalau masa kecil-kecil dulu tak apa. Janganlah pakcik. Kena nikah beranak. Tak baik cakap anak pakcik macam tu je. Tak baik. Tak ada lah. Kalau pakcik cakap tak apa, anak pakcik. Tapi takkanlah sampai tajam sangat gigi. Bukanlah tajam, dia panjang-panjang, jadi tak sempat nak tarik. Kalau kita tahu pakcik dah sampai mana, Pakcik? Panjang. Pakcik, kalau tak sempat tarik, campak je. Pakcik, dah lah Pakcik, terima kasih banyak. Pakcik bukan bagi makan ikan, nak dijampak-jampak. Yelah. Pakcik, kalau ada salah-salah keluarga pakcik biar pakcik urus je lah sendiri. Kalau boleh internal ni untuk keluarga pakcik, tak payahlah kau masuk campur. Saya risau kadang pakcik ni, saya risau. Macam mana hidup pakcik ni, saya risau. Terima kasih banyak, Pakcik. Lagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan. Wow. Dekat Instagram kita atau Facebook, apa yang menarik pagi ni je? Rupanya barulah nampak cara buat gula Melaka ni. Kita selama kan gula tu macam panjang, dipotong-potong kan. Rupanya tidak. Ada satu video Sina share tu, nampak tak? Betul. Macam buat gelong. Macam gelong dia tu kan. Buat belacan je juga, buat belacan. Dia buang. Dia buluh ada, kadang orang pakai yang tikau tu, macam tikau tu. Yang mana buat apa? Buat ni lah. Yang macam bengkuang. Macam bengkuang tu. Tapi kalau macam bengkuang tu, kalau yang buluh tu dia rapat-rapat, dia tinggi. Dia tinggi. Kalau ini dia buat rendah, betulnya tu je. Betul lah tu. Kalau cuba kalau ada gula Melaka yang bulat dia kecil, tapi dia panjang. Dia panjang. Jadi macam tu lah. Jadi macam tu lah. Yang ni saya tengok ni gelong dia tu, gelang dia tu macam rendah je kan. Dilepeh je kan. Biasa. Ni kalau beli pun biasa dia memang bagi sekali kan gelong dia ni. Oh ya. Kalau macam ni dia bagi sekali ni. Bagi sekali, kalau tidak dia nanti, kalau tidak dia pecah ni. Yelah, dulu masa kecil-kecil rajin saya gatah benda ni. Memang gula Melaka sedap. Isap lah, isap gigit je. Buat macam gula ni kan. Itulah tu. Tapi lepas tu bila dah makan, ganti makan dengan putu mayam tu, lagi syok punya. Ya. Yelah. Contoh lalu Racik-racik dulu kan. Tapi memang masakan kalau letak gula Melaka ni, dia memang ada rasa lain lah. Kenapa? Manis dia. Pasal dia bukan manis yang gula biasa kan. Yelah, betul lah. Dia kalau macam, contoh kalau macam saya masak sambal masak sambal kan. Ujung-ujung nanti kalau saya akan letak 2-3 keping gula Melaka ni. Pasal dia punya manis, dia punya manis tu tak berapa manis sangat. Dia manis dia ada, lepas tu dia berlemak. Sambal kita tu dah akan jadi berlemak. Dia tak ada macam tak jadi likat ni lah. Boleh jadi likat juga. Likat tengok berapa banyak kita letak lah. Tapi ada tak orang yang dah letak gula Melaka tu, lepas tu dimasukkan sekali putu mayam dalam sambal? Dia bukan bahan. Putu mayam tu dah siap dia punya bahan. Yelah, mana tahu Angah cakap tadi tu kan, dia dah masukkan gula Melaka kan, lepas tu dia nak cuba resipi tu macam lain sikit, masukkan pula putu mayam dalam sambal.
Lain sangat tu je kan. Lain yelah tanya je kan. Buat belaka tak nak masuk sekali. Sebab Angam masuk chair. Apa yang saya teragak nak tanya tu. Angam masuk chair, bukan Alif nak mata. Kalau kau biar betul dia jawab juga. Kita banyak sekali jatuh. Okey, itu dia untuk media sosial Sinar kita pagi ni. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je. Assalamualaikum Imam. Waalaikumsalam. Jack lupa nama betul apa tu, hari tu lupa dah. Muhammad Nazri Imam. Nazri yang ingatkan, Jeffrey Nazri. Nazri kita. Saya kenangan dengan Imam ni banyak lah. Tu yelah kata orang kalau kita keluar berjalan dengan orang yang baik, kata orang tu kau keluar, kau berkawan dengan orang jual minyak wanginya sikit banyak kau dapat, betul lah. Tapi Imam keluar dengan saya, dia dapat busuk saya tu. Wangi dia saya tak dapat, tapi busuk saya tu dia dapat tu. Tuan Nazri boleh ada soalan? Okey baik. Okey malam gurau-gurau Mam, kalau lah kata Mam, ini soalan puasa lah Mam Puasa. Kita berpuasa, tapi kita pada awal ni kita dah niat dah esok tak nak puasa. Esok tak nak puasa. Orang rumah kita tanya dah, besok nak puasa? Tak puasa lah besok sebab ada kerja kan. Jadi lepas tu dah cakap dah tak puasa tu. Time sahur tu dia kejut cakap dah tak puasa dah. Adakah niat tu dah berjalan Mam? Sebab lepas itu kita bangun dalam tengah hari, kita terasa macam tak apalah puasa lah. Macam mana Mam? Nak ikut niat yang kita dah lapaskan kita tak puasa tu ke? Ataupun tiba-tiba kita betulkan masa tengah hari tu nak puasa lah? Mana satu yang diterima Mam? Okey, ni berkenaan puasa sunat lah kan? Puasa sunat Mam. Betul. Puasa sunat. Puasa wajib tu kita kena niat dalam mazhab Syafi'i tu kena niat malam tu. Niat. Okey, jadi bila kita puasa sunat ni kita kadang kita tak plan. Macam tadi Rahim Jack kata dia plan dulu, ada pernah niat awal maghrib, bukan contoh kan. Okey, jangan kata awal maghrib Jack tak pernah berniat, Jack pun rasa macam tak mau puasa kan. Tiba-tiba tidur, bangun sampai kat pukul 11 pagi tu, makan pun tidak, buat perkara batal puasa pun tidak. Pukul 11 pagi rasa macam baik aku puasa. Boleh tak boleh kalau puasa sunat? Hukumnya boleh. Boleh. Sebab pernah berlaku, Nabi dalam hadis Nabi kata, Nabi bangun-bangun, Nabi balik rumah pada masjid, Nabi cakap apa? Aisyah ada breakfast tak pagi ni? Aisyah kata breakfast tak ada kan. Nabi ni ialah keluarga Nabi ni ada kadang-kadang ada dia punya makanan terterhad. Jadi tak ada breakfast. Nabi kata kalau tak ada jangan risau, aku berpuasa hari ni. Menunjukkan Nabi tak berniat puasa, tapi bila dah tak ada dah cerah dah pun Nabi masih lagi boleh meneruskan puasa. Jadi macam tadi soalan tadi, kalau 11 pagi teringat baru rasa nak puasa dan kebetulan tak buat perkara batal puasa, tak makan tak apa. Kalau dah tibai nasi lemak ke 3 bungkus baru niat puasa tak jadi. Ni tak dah buat dan dia niat pukul 11, hukumnya harus dah boleh teruskan puasa insya-Allah. Okey baik. Terima kasih Mam ya. Terima kasih Mam. Alhamdulillah, selesai satu kekeliruan. Wah, mari Ayub kita kongsikan berita dalam negeri kita Ayub. Okey ini boleh letakkan di berita sebagai berita utama di dada akhbar Ini saya ambil dekat berita harian online Okey, berita pembagian penyanyi popular Allahyarhamah Siti Sarang turut mendapat liputan portal berita antarabangsa yang terkenal BBC News laporan yang BBC News bertajuk Malaysian singer dies of COVID day after birth giving birth. Itulah tajuk berita dia tu Lepas tu titipan ucapan takziah pun banyak dipaparkan oleh pelayar-pelayar laman portal antarabangsa dan juga domestik lah. Dan lebih baik lagi yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong turut menzahirkan ucapan takziah. Itulah yang tertera di akhbar utama. BBC News ni memang satu berita antarabangsa yang popular Yalah betul. Yang popular dia BBC News. So dia memang akan ambil berita-berita yang hanya berita dunia yang utama saja yang dia selected dipilih so dia memang yalah sebab COVID ni kan satu dunia kena global kan. Global. Betul. Itulah dia Itulah tu. Allah. Alright.
Itu dia untuk berita pagi ni. Sebentar nanti kita ada berita luar negara untuk anda. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Layan je. Bernilai RM699 secara percuma. Info ditarik pelanggan apa sekarang? Momentum. Wow. Cik Aim, bagi kita kongsikan berita luar negara, Cik Aim. Okey kan, saya ambil daripada Australia boleh? Ikut awak je, boleh je. Okey. Pasangan Jenny Bonnell dan juga Ray daripada Queensland memiliki okey, angkat kira sendiri berapa jumlah dia. 9 anak lelaki dan 7 anak perempuan. 16. Apa yang 18? 9 kan? 9, 7. 9 anak lelaki, 7 anak perempuan. Sorry. Berusia antara 6 hingga 31 tahun lah. Okey. Ada 16 orang dan mereka masih lagi inginkan anak sehingga mereka rasa mereka tidak mampu untuk buat demikian. Dah 16 orang tu. Anak ramai pun rezeki kan. Rezeki meriah rumah. Itulah. Rezeki tu kan berbagai bentuk Iman. Yes, betul. Macam Aim, adik-adik Aim berapa Im? Berapa orang? Saya 5 je. Saya 8. Siapa ramai je 7 8? Saya adik-beradik 7. Tapi kita adik-beradik ramai ni kita yang mulia lah. Betul, bila sekumpul sekali. Sekali lagi dapat sponsor ni kan. Yelah. Lagi dapat sponsor ni, dia orang ada anak dia orang, jadi lagi meriah tu. Betul. Tapi kadang-kadang duduk fikir balik, Allah, masa kita dengan orang tua tu macam tak macam adik-adik yang memang duduk dengan dia orang lah kan. Yelah, betul. Kadang terfikir macam gitu kan. Tapi yelah, kita alhamdulillah rezeki kat sini pun memang untuk kita nak kongsikan, nak bagi orang tua kita rasa senang Iman. Betul. Saya tu masa sekolah lagi kan, terfikir macam mana aku nak senangkan dia orang, nak rasakan dia orang rasa senang tu kan. Tak mewah lah, tak dapat lah nak rasa mewah lebih-lebih kan. Tapi macam mana nak senangkan dia orang ni kan. Jadi alhamdulillah ada rezeki ni kan. Dapat lah dia orang tu. Tak adalah, kalau tak dulu macam saya cakap dengan Aim nak makan burger pun setahun tu tak tahulah nak cakap dapat ke ataupun sekali dua je ke kan. Dia kalau timing pun memang air gaji je lah. Kalau macam makan raya tu Iman, kalau kita dah plan tu masak untuk orang datang kan, kena orang habis makan dulu. Orang dah balik, yang tak habis tu baru kita makan. Betul lah je. Kadang-kadang kita tengok, kita pusing kat meja makan tu, orang tua kita dah bising, dah apa nak pusing-pusing, kita pusing nak monitor. Alamak, jangan habis. Kan? Kita fikir macam alamak, ayam tu dia dah makan yang ayam. Kan? Kita tunggu dia balik. Orang balik je Im, start jalan je dah penuh dah atas meja adik-beradik makan. Yang bekas orang makan ni kan. Yelah, betul lah. Itulah tu. Jadi dah mati tu kita macam, ya Allah, aku nak satu hari nanti kalau Allah izinkan kan, kalau ada rezeki lebih, aku nak rasakan lah dia orang rasa senang tu kan. Betul. Tapi alhamdulillah lagi dia orang hidup ni dapatlah rasa kan. Macam rasa macam dia orang punya senang tu bagi inspirasi pada kita. Satu hari nanti aku nak bagi mak aku rasa senang macam gini lah kan. Bila babak makan dia lagi terasa je masa kecil-kecil dulu kan. Memang lah kan. Itulah kan, kadang bila tengah makan macam Rahim pernah cakap kan, jangan ambil tu, abang kau belum makan tu. Kan? Kau punya tu dah makan dah lah, kan abang nak makan apa? Bercatu. Kita pula besar-besar tu selera makan tengah banyak Im. Ya, semuanya sedap. Semuanya sedap kan. Itulah. Okey. Kalau budak semua ya. Itu cerita kecil dulu. Alright, itu dia untuk berita luar negara ya. Okey, teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Layan je. Mari kita kongsikan berita sukan pagi ni. Okey di mana yang semua orang tahu kan, perenang emas sukan Olimpik Tokyo 2020 yang tengah viral tu, Kwan Hong Chan tu. Jalan pergi rumah dia tu terpaksa ditutup. Orang luar termasuk saudara mara tak boleh masuk jalan tu. Kecuali orang dekat-dekat situ yang tinggal kat situ aja. Orang ramai berkumpul dalam kumpulan yang sangat besar lah. Tak ada penjarakan, tak ada apa. Jadi pihak kerajaan takut. Lepas tu mengakibatkan kesesakan lalu lintas kan. Lepas tu orang yang buat live streamer ni, dia sanggup banyak pokok untuk dapatkan live kat rumah dia tu. Ada pula tu orang tu sanggup ambil buat curi buah nangka yang mak dia tanam sebagai cendera hati. Curi pun ada. Dia pemenang pingat emas ni yang budak 14 tahun tu. Yalah. Okay. Yang balik dia balik kan. Penerjun.
Lepas tu yalah bila orang dah ramai, inilah peluang meniaga. Orang meniaga kat jalan kat rumah, orang meniaga jual. Budak ni pula kan pernah suara kan, cakap kan dia ni kalau nanti kalau dia dapat duit dia nak bawa, dia nak selamat nak tanggung kos rawatan kos rawatan mak dia. Lepas tu dia sendiri dia nak pergi taman-taman tema yang dia tak pernah pergi. Dia orang susah. Jadi ada taman tema hiburan, zoo, pusat peranginan, tawar kemasukan secara percuma untuk dia dan keluarga dia seumur hidup lah. Oh, tu baik. Kau masuk je, kau nak mandi sampai bila kau mandilah. Yelah kau nak masuk. Kau nak masuk zoo, kau masuk je bila-bila tak kisah. Cuma jangan kau tidur lah kandang rimau je. Tu dia. Kau nak masuk, banyak pasal. Lepas tu ada pula sampai je ahli perniagaan tu. Nak bagi 130k. Bapak dia tolak. Oh ya ke? Sebab dia tahu kan jangan pada kerajaan ke apa ke, sebab dia tak nak tutang budi ke apa tak tahulah, tapi dia tak bagi alasan. Ahli perniagaan tu tawarkan hadiah dah bagi duit 130,000, bapak dia tolak. Bapak cakap tak nak. Duit kita ni 130,000. Dah convert dah 130k. Lepas tu kan ada masalah rawatan, kos apa semua tu kan. Ada dah hospital kat kawasan rumah dia tu, dia dah 3-4 biji hospital nak bagi percuma sampai mak dia pulih rawatan. Allah bagus. Memang budak ni yang pasal dia punya niat dia lah. Niat kau nak pergi ni. Satunya untuk mak kau. Semudah itu ada perasaan, ada tanggungjawab tu kan. Dahsyat. Pasal tu budak ni bukan budak biasa, budak yang luar biasa. Ya. Yelah, saya umur dia terkejut memang air naik. Sebab tu bukan budak ke bawah. Bukan bidang kau. Saya umur dia terkejut air. Banyak tu. Kau tak kena bijak. Yang ni dia orang budak ni bijak kau takut kena bijak. Sebab masa kau masa muda-muda masuk sekolah tu, kau bijak orang je. Itu beza dia. Maksudnya saya awal lah, saya muda dah jadi coach Aku dah jadi coach, budak-budak kena bijak. Asal apa je, panggil je. Bukan settle. Itu dia untuk berita sukan pagi ni. Bersama kami pagi di Sinar. Perlangan tutup. Layan je. Untuk satu hari satu kata petikan dari Kamus Dewan edisi keempat. Okey, perkataannya ialah kendil. 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 Ni barang lah. Oki-toki. Kan? Betul tak? Bukan mana kau boleh fikir oki-toki? Kalau itu kendi tu tempat persetangan tu. Kena macam kendi tu. Uish, lain tempat dia ada di situ. Dia ada di kawasan-kawasan situ, Im. Tempat basuh tangan dekat dapur, Im. Singki. Depan ke dapur. Singki belakang dapur. Kalau dapur dia ada kat situ. Kena susun elok. Kalau tak susun elok nanti mata macam semak aja kan. Ada yang besar, ada yang kecil. Pinggan. Bukan. Periuk. Betul. Periuk. Periuk. Sok kecil semua kan. Periuk. Sekarang ni Ijab sedap masak pakai periuk apa tau? Periuk batu. Tanah. Oh ya. Periuk batu. Tanah Im. Periuk batu Im. Selalu batu lesung punya batu Dulu kita dengan batu lesung kan. Sekarang punya teknologi batu tu dia dah buat kuali Im. Senang masak Im. Masak nasi pun cantik aja. Tak apa semua. Ya. Bawa tahu apa. Kuali batu Kuali batu je sekarang ni. Berat tu nak angkat batu-batu granit tu je. Ada bintik-bintik tu. Kalau kau tahu perasan. Dia tak bercalor lah piuk tu kan. Bayangkan bila batu tu macam saiz batu lesung tu kecil pun mula aku macam tu juga. Mula-mula. Kalau saya periuk, saya kuali macam mana lagi berat. Lesung yang kecil pun besar kan. Ini memang besar. Lesung yang kecil pun besar. Lesung yang kecil tu pun berat kan. Kan. Dia lepas piuk, lepas kuali tu kan kita ada panggil yang kawah tu kan. Ada. Kawah kan. Periuk batu tu dah ada yang besar kawah dah. Sekarang ke? Dia material dia batu kan, tapi dia tak seberat macam batu lesung tu kan. Tak ada. Tapi berat ya, berat. Periuk tu berat. Periuk selalu yang macam dia cuma macam bukan periuk, dia panggil apa? Kuali je, macam kuali tu je kan. Yang ada pemegang kan.
Tapi batu tu. Ni sekarang ni kuali, piuk semua dah gunakan teknologi batu tu. Batu kan betul. Sudip pun dia orang pakai dengan batu kan Tak mustahil. Yalah. Sekarang ni kan bagus lah teknologi. Sebab teknologi dah banyak. Bila diorang tahu guna batu tu lagi bagus kan. Takut nanti sudu, garpu semua diorang buat pakai batu kan. Duduk dalam gua lah sudah balik zaman batu. Itu dia satu lagi satu kata ya. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu, layan je. Wow. Okey. Arif dengan Jeb, pagi ni kita nak war-warkan kepada senaran kita semua. Start hari ni, hari Rabu ni, bermula hari ni kita ada satu segmen baru. Segmen tu dipanggil Hikmat Nasihat. Okay? Jadi dia macam gini tau. Okey, segmen ni kita akan bersama dengan peguam tau. Setiap hari Rabu kita akan bersama dengan peguam, okey. Tapi setiap hari Rabu tu dia akan mengikut tema lah. Okey, macam hari ni hari Rabu ni, pagi ni kita akan bersama dengan seorang peguam. Kepakaran dia dalam berkaitan dengan perkahwinan, penceraian, rumah tangga. Faham tak? Dia setiap minggu dia akan tema. Jadi pagi ni kalau sinadan kita memang ada soalan berkenaan dengan rumah tangga, penceraian ni apa semua, jadi adalah orang untuk clearkan soalan-soalan tu semua. Hikmat Nasihat. Hikmat Nasihat nama dia Hikmat Nasihat. Jadi tiap-tiap minggu kita akan bersama dengan peguam hari Rabu Okey. Lawyer baguslah segmen ni. Kadang-kadang ada soalan-soalan yang memang kadang orang tak tahu kat mana nak tanya tentang apa? Tentang macam-macam hal lah dengan lawyer ni semua ni kan. Betul. Kadang-kadang kita pun ada soalan yang kita nak tanya kan. Jadi bila ada segmen macam gini, cantik lah. Angah pernah berurusan dengan lawyer? Ada Tarif berurusan dengan lawyer. Bila kita buat bisnes lawyer, ada bisnes yang tak jadi apa semua, adalah kait-kait dengan lawyer apa semua kan. Bila lawyer kalau ada call aja saya punya darah berderak kenapa? Saya macam gitu. Bila lawyer telefon je, saya tahu ini mesti ada masalah ke apa macam ni. Saya dulu macam gitu. Kalau lawyer memang saya ada macam apa hal pula kan. Saya lawyer ke ada surat mahkamah apa semua, memang akan buatkan saya macam fobia. Dia akan jadi fobia, jadi macam takut kan. Ada benda tu. Yelah, tak ada apa. Cuma kita tahu kita ada salah kan. Bila lawyer call dia, mulalah goyang sikit. Tapi hari ni segmen ni memang kita kena war-warkan kepada anda semua ya. Okey, sekejap lagi je kita akan bersama dengan peguam, okey, untuk jam 8 untuk sesi Hikmat Nasihat ya. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu, layan je. Wow. Okey, macam kita war-warkan tadi, setiap hari Rabu mulai hari ini kita ada satu segmen baru. Segmen tu dipanggil Hikmat Nasihat. Setiap minggu kita ada lawyer, kita ada peguam bersama dengan kita, tapi dia punya kes lain-lain macam lah. Macam-macam kes dan macam sah. Jadi pagi ni untuk segmen Hikmat Nasihat kita bersama dengan Puan Fadlina Siddiq dan kepakaran Puan mengenai dengan berkaitan dengan perkahwinan, penceraian ya. Assalamualaikum Puan, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat ya? Alhamdulillah Puan. Sihat. Cuma nampak Puan lebih segar daripada kita orang. Okey Puan. Untuk segmen pagi ni untuk Hikmat Nasihat ni, saya percaya kan bila orang dah menikah rumah tangga ni, pasti diorang tak nak bercerai kan. Bila sebut pasal bercerai semua orang tak suka. Ialah kita fikirkan anak kita, keluarga kita apa semua kan Puan. Jadi sekiranya lah ada berlaku perkara-perkara yang boleh mendatangkan perceraian ni, apakah perkara yang terbaik yang harus kita buat untuk elak daripada perceraian? Okey, terima kasih Angah, soalan tu sangat baik. Sebenarnya kita mulakan dengan data dululah ya. Memang semasa PKP ni perceraian sangat tinggi di kalangan umat Islam. Saya rasa ada pelbagai faktor lah yang menyebabkan perceraian itu, dan semua orang yang melalui proses perceraian itu, dia bukan ambil keputusan terus nak cerai, tidak, dia ada prosesnya ya. So dalam undang-undang kita pun ada prosesnya ya. Jadi bila Angah kata macam mana nak elakkan, saya rasa semua orang akan ambil tindakan dan ikut proses tu ya. So proses tu ada banyak, dan kita juga kena lihat apakah tingkat kita panggil konflik rumah tangga kita. So dalam Islam ni ada paling kurang ada 4
proses konflik rumah tangga. Pertama kita panggil sebagai amaratun nusyuz, tanda-tanda nusyuz. Yang kedua nusyuz, ketiga syiqaq, yang keempat darar, ya. So 4 ini kita kena pasti dulu dia punya dia punya tingkat konflik ini. Lepas tu barulah kita pergi kepada step dia, ya. So step yang paling paling glamour lah, ya. Selalu orang akan pergi ke pejabat agama, ya. Untuk proses counselling, ya. Ada juga yang terus pergi kepada perceraian secara baik, yang mana ini juga ada proses berlaku di proses kita panggil jawatan kuasa pendamai di peringkat pejabat agama. Jadi semua proses ni kena lalui. Sebab tu orang kata, ya Allah, cerai ni lamanya. Dan bila balik pada soalan bagi kesan tu, memanglah ada kesan kepada pasangan, ada kesan kepada anak-anak, ya. Tetapi tak bermakna perceraian itu tidak baik, ya. Ada setengah orang kalau peringkat konflik rumah tangga ni adalah darar, misalnya keganasan rumah tangga kan, kena pukul, kena terajang, kena sepak ni, barangkali perceraian itu adalah untuk meredakan dan mengeluarkan dia daripada kes keganasan rumah tangga tu. Jadi tak samalah semua peringkat dan proses yang dilalui oleh semua orang tu. So kita kena tengok case by case. Jangan endorse kes kita pada orang. Itu bahaya. Jangan kita pula peguam kepada orang lain. Masalah kita ni suka endorse kita punya kes pada orang lain, bagi nasihat, lepas tu tak betul dan sesat pula. Naya orang. Betul. Ada satu kajian, memang 80% wanita memang akan merujuk kepada BFF mereka ketika ada masalah rumah tangga. Katakanlah Cik Rahim merujuk pada Angah. Tapi bila Angah ini tak bertauliah, tak ada pengalaman ataupun tak ada maklumat tentang bagaimana proses perceraian berlaku, jadi dalam kajian itu menunjukkan 60% ya rakan bayi ini memberikan nasihat yang salah dan sesat. Bahaya kan Puan? Bahaya, sangat bahaya. Tapi kalau Puan cakap tadi ada 4 dia punya level tu kan, yang paling teruk tu apa tadi Puan? Darar. Itu kategori yang sampai tahap apa tu Puan? Darar. Yang saya bagi contoh tadi, pukul lah. So itu memang dah tak boleh nak diselamatkan lah Puan Ada setengah, kalau kita cakap pasal realiti kan je, ramai je wanita tarik balik kes dan tak nak teruskan kes bila suami pukul. Ada banyak sebab. Tapi kita kena treat keganasan rumah tangga ni sebagai jenayah. Sebab dia memang jenayah. Dia bukan gaduh-gaduh domestik ya bila pukul ni. Dia memang jenayah ni. Kebanyakannya kerana balik-baliklah kepada suami dan demi anak-anak. Kalau macam tu lah pilihan dia, mesti ada protection atau perlindungan yang lebih baik lah ya. Misalnya suami pun kena pergi kita panggil terapi, counselling untuk meredakan kemarahan. Sebab kebanyakannya kalau kes di Selangor misalnya, paling tinggi keganasan rumah tangga adalah disebabkan oleh panas baran. Jadi kita kena pergi counselling dan terapi lah ya. Kebanyakannya orang tak pergi, jadi berterusan lah kes tu kan. Betul. Okey, untuk pagi ni kita akan terus bersama dengan Puan Fadina Siddiq untuk segmen terbaru kita, iaitu Himat Nasihat. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Okey, macam biasa kita nak war-war kepada anda semua ya. Setiap hari Rabu bermula hari ini kita ada satu segmen baru dibagi nama Himat Nasihat. Macam pagi ni kita bersama dengan Puan Fadina Siddiq selaku peguam syariah ya. Kita nak cerita tentang perkahwinan, tentang perceraian. Okey Puan. Bila berlaku perceraian, saya rasa isu ni yang biasalah yang saya dengar ni tentang pasal nafkah ni. Kadang bila dah bercerai, bekas isteri ni kadang dia tak dapat nafkah. Bila tak dapat nafkah, dia nak tuntut melalui peguam, dia tak ada duit tau Puan. Kan bercakap-cakap minta tak dapat, minta tak dapat. Jadi nak minta nak bayar lawyer tak ada duit. Jadi macam mana Puan, sama ada bila berlaku benda macam gitu, dia tak dapat nak fight, sama ada dia nak biarkan ke atau ada jalan lain untuk dia dapatkan hak untuk anak dia lah. Okey, terima kasih Angah, Rahim dan Jeb. Saya rasa bila bercerai ni ada 2 nafkah yang besar bergantung pada individu lah ya. Paling utama adalah pastilah nafkah anak. Jeb tahu ke nafkah anak ni apa Jeb? Nafkah anak ni pelajaran dia kan, dia belanja dia lagi. Ubat ni sakit pening dia. Kita test orang yang ramai anak lah kan. Okey. Nafkah anak ikut undang-undang ni adalah makan minum, pakaian, tempat tinggal, perubatan dan pendidikan dia. Ada 5.
ya. So nafkah anak ini untuk anak umumnya habis kiranya tamat sehingga dia 18 tahun lah ya. Tetapi seorang anak ini dia boleh apply semula kepada Mahkamah Syariah untuk extend nafkah tu untuk pendidikan dia, untuk yang anak lelaki dan anak perempuan sehingga sebelum dia berkahwin ya. Untuk isteri ni tiga-tiga kena dengar, kena catat ni ya, hafal. Nombor 1 makan minum, pakaian, tempat tinggal dan perubatan. Ini yang ikut undang-undang, ada 4 saja ya. Kemudian lepas bercerai biasanya kita akan ada nafkah iddah ya untuk 3 kali suci tu. Kemudian kalau ada hutang perkahwinan, ini ada juga yang kahwin Cik Rahim ya, yang berhutang mas kahwin, masa kahwin tu mas kahwinnya berhutang dia tak bayar. So kena bayar je hutang ni. Jangan risau, kalau tak ada peguam, sebenarnya kalau di beberapa negeri misalnya kita panggil akses ya kepada rakyat ni cukup banyak. Kita ada bantuan guaman, kemudian kita ada di majlis-majlis agama Islam, dan juga peguam-peguam yang dihantar sebagai peguam kita panggil pro bono lah ya, ataupun volunteer lawyers ya, di pusat-pusat bantuan guaman. Jadi apa yang diperlukan, perempuan ni hanya perlu pergi kepada institusi ini untuk mendapatkan khidmat tersebut. Dan khidmat ni disediakan oleh kerajaan ya. So jangan risau. Sebenarnya nak pakai peguam atau tidak pakai peguam ni bergantung pada orang ya. Setengah orang dia boleh je bawa kes ni, tapi kena baca lebih sikit. Setengah orang memang tak boleh tak ada peguam. Maknanya tengok bau mahkamah tu pun dah pengsan ya. Maknanya ada yang takut kan. Jadi peranan peguam tu adalah sebagai orang tengah untuk menyampaikan hasrat dan permohonan dia kepada Pihak Arif. Jadi bergantung pada orang ya. Tak semua orang perlukan peguam, tapi kebanyakan orang memerlukan nasihat peguam sebelum melakukan tindakan. Tapi Puan, sekiranya kalau kata dia lah, mahkamah dah putuskan macam Puan cakap tadi lah, apa yang patut ditanggung oleh bekas suami kan, dari segi nafkah tu kan, tapi sekiranya dia tak dapat lunaskan tu Puan, apakah tindakan susulan yang boleh diambil oleh seorang isteri? Okey, soalan ni sangat bagus sebab memang kita ada masalah yang cukup besar. Option pertama adalah memfalkan, kita panggil sebagai tuntutan hutang ya. Kita panggil yang tertonggak, yang bekas suami tak bayar ni dipanggil sebagai tertonggak ya. So nafkah tertonggak ni mesti dituntut di bahagian sokongan keluarga ya. So bahagian sokongan keluarga ini akan falkan tuntutan hutang ini terlebih dahulu. Kemudian kalau dia masih tak bayar, kita akan pergi pada prosiding kedua yang kita panggil sebagai committal, iaitu penghinaan kepada perintah mahkamah. So jangan main-main ya, Mahkamah Syariah ni memenjarakan bapa-bapa yang tidak membayar nafkah ni ada je ya, tapi biasanya sebelum kita penjara tu dia dah bayar, maknanya dia ada duit lah. Cuma saya rasa sedih sikit lah PKP ni ya, Cik Rahim, Cik Angah je, sebab ramai bapa tak dapat bayar nafkah anak sebab kehilangan pekerjaan ya. Tapi ini satu situasi yang kita panggil special situation, yang mana banyak consideration lah daripada pihak-pihak kita perlukan lah melihat kepada ketidakmampuan bapa tersebut ya. So kita doakanlah bapa-bapa ini diberkati dengan rezeki yang baik, insyaAllah anak mereka juga kan. Betul. Kita akan terus bersama dengan Puan Fadlina Siddiq selaku peguam syariah untuk segmen baru kita pagi ni, Khidmat Nasihat ya. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Okey, kita masih lagi bersama dengan Puan Fadlina Siddiq selaku peguam syariah, dan pagi ini dalam topik dalam segmen baru kita, Khidmat Nasihat ya. Jadi Puan, sebelum Angah pergi ke soalan yang utama, saya nak ada satu soalan tanya lah. Tentang tadi, sambung balik yang tadi Puan beritahu sikit tentang nafkah tadi tu. Dalam menentukan ketetapan untuk memberikan nafkah berapa banyak tu, ada ke standard figure ke, atau dia berkira melalui kemampuan suami ke, atau dia kira macam mana? Okey, itu soalan yang sangat baik. Banyak perkiraan, tetapi yang paling utama adalah mengikut keperluan anak-anak tersebut. Macam mana saya terangkan awal tadi, apakah dia nafkah anak tu kan, yang tadi makan, minum, pakaian, semua tu. Kemudian adalah kemampuan bapa. So dua perkara ni dia saling terkait. Kita tak boleh kata ikut keperluan anak, kepentingan anak, tidak ya. Kemudian dia juga bergantung
kepada kemampuan bapa ni dipecahkan lagi, pendapatannya, liability-nya, adakah tanggungan-tanggungan lainnya, ya. Dan keperluan anak ni pun yang wajib sahaja. Misalnya ada setengah anak itu semasa dalam perkahwinan dia memang mewah. Lepas tu birthday mesti 7 hari 7 malam misalnya. Pindah situ je lah. Pindah situ je. Tapi bila bercerai, katakanlah bapak dia pun tak mampu lepas tu kan. Jadi maknanya itu bukan keperluan lagi lah. Tetapi kalau bapak dia memang kemampuan benda tu, tak ada masalah. Apakah dia keperluan dia, ya? Macam makan minum. Setengah orang dia kata RM50 sebulan cukup, ya. Tapi sebenarnya anak tu mesti keperluan dia makan minum cukup 3 kali set lah. Pagi, tengah hari, malam. Takkan tiga sesi makan telur dengan kicap aja. Dia anak tu. Mahkamah akan buat assessment lah. Okey. Maksudnya tak ada bukan persetujuan bersama lah puan. Kalau persetujuan bersama lagi bagus je sebenarnya. Sebab dia kalau persetujuan bersama ni maksudnya sama ada kekalkan sedia ada macam mana anak tu dalam tempoh perkahwinan, ataupun ada perubahan tapi bergantung kepada kedua-dua punya pertimbangan. Jadi persetujuan bersama lagi bagus sebenarnya. Puan, katalah puan, macam tadi puan cakap ada 4 tingkatan dia kan, yang macam tadi daral tu yang paling teruk kan. So yang paling awal tu apa puan? Amaratu nusyuz, tanda nusyuz. Jadi nak tanya puan, sekiranya apa yang membolehkan sampai katalah tadi tu kan, dia dah mula filekan tuntutan cerai ke apa, itu membolehkan dia dah duduk berasingan ke? Dia macam ni, selagi tak ada umumnya selagi tak ada apa-apa perintah daripada mahkamah, suami isteri mestilah duduk di bawah bumbung yang sama, ya. Tetapi of course kita ada situasi-situasi yang menyebabkan seseorang isteri itu boleh keluar daripada rumah sebelum perceraian dimuktamadkan oleh mahkamah. Sebagai contoh, sekiranya ada darar ni maksudnya tadilah yang ada pukul kan. So biasanya untuk keselamatan kita galakkanlah dia untuk keluar terlebih dahulu. Tapi untuk keluar ini pun ada proses-proses dia lah, bukan main keluar macam tu je, ya. Dia ada proses dia. Proses tu mestilah berlaku mengikut undang-undang dan juga dengan beberapa kita panggil sebagai alasan yang cukup kuat untuk membolehkan dia keluar. Biasanya kita tak ada halangan pun, ya, di peringkat undang-undang ni untuk halang untuk minta dia keluar sebab kita risau dia, keadaan dia tu lebih lagi, ya. Cuma ada timbal baliknya lah, ya. Kadang-kadang bila isteri ni keluar, suami akan filekan nusyuz. Nusyuz ni ada satu prosiding lain pula, yang akan memberikan kesan kepada nafkah isteri sekiranya mahkamah sabitkan isteri itu nusyuz. Kena ingat, ya, nusyuz ni hanya boleh disabitkan oleh mahkamah sahaja. Kalau suami cakap-cakap tu tak jadilah. Kadang-kadang dia tak ada bukti kan yang sebut itu kan. Itulah masalahnya kan. Tak ada bukti. Orang kena belajar lebih lagi untuk cari bukti ni. Allah Akbar. Okey puan, kami bagi di sini nak ucap terima kasih banyak atas perkongsian dan cukup manfaat untuk kita rakyat Malaysia. Terima kasih banyak puan, ya. Terima kasih puan. Kiranya puan kalau memang rakyat Malaysia ni ada pertanyaan-pertanyaan sekarang ni boleh terus ke macam mana tuan? Ni puan, berkenaan dengan perceraian perkahwinan ni boleh main terus ke pejabat agama ke, memang ada khidmat nasihat tempat lain ke atau macam mana? Kita selain daripada pejabat agama, puan-puan, tuan-tuan boleh juga menghubungi talian-talian psikososial yang lain dalam tempoh PKP ni lah, dan yang ada talian khas yang boleh bantu dari segi keganasan rumah tangga dan juga isu undang-undang keluarga. So ada banyak talian psikososial tersebut, boleh cari je lah, ya. Dan biasanya ia antara khidmat yang selepas pejabat agama lah, ya. Kadang-kadang pejabat agama ni mungkin agak pack dan sebagainya, jadi boleh hubungi talian-talian ni dulu. Okey puan, terima kasih banyak puan, stay safe. Terima kasih banyak, insyaAllah hari ini lagi, ya. InsyaAllah. Terima kasih puan. Lagi insyaAllah. Bersama kami bagi di Sinar Menyinar Hidupmu, layan je. Okey, kita ada peribahasa untuk pagi ni, ya. Dengarkan baik-baik, ya, peribahasa ni. Ini petikan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Peribahasa ni berbunyi ialah menyimpan, embacang, masak. Apa pun tak boleh. Apa pun tak boleh. Salah, Kau ni cakap-cakap pun tak dengar, tak faham macam tu. Bukan. Membaca ini ada masak, kena dengan menyimpan tu. Itulah tu sebab kita sampai masak tu kan.
Menyimpan. Lepas tu embacang masak dia macam rasanya macam buah bacang. Buah bacang tu kan dia bau kan. Busuk. Embacang tu tak busuk. Dia sedap bodoh buah bacang. Saya tak cakap pasal bacang tu. Saya cakap pasal maksud dia tu. Bukan. Menyimpan ni macam simpan juga ni. Kata tak ubah ni, simpan juga lah kan. Betul. Simpan apa? Benda salah lama-lama orang tahu juga. Bukan. Kau simpan-simpan pun lambat laun macam ni lah, macam sepandan tahu juga lah. tu. Air jatuh ke tanah juga tu kan. Tapi bukan itu maksudnya. Kalau simpan. Ini rahsia. Dah betul lu. Menyimpan rahsia. Tak betul lagi lah. Kalau ada lagi. Ada belakang dia. Menyimpan rahsia yang telah diketahui umum. Ada tak rahsia lah. Semua orang dah tahu. Tapi itulah dia punya maksud itulah menyimpan rahsia yang telah diketahui umum. Semua orang dah tahu tapi disimpan. Macam mana tu? Semua orang dah tahu tapi disimpan. Bukan rahsia. Maksudnya dia rasa macam rahsia lah. Padahal orang dah tahu dah Saya terfikir juga dia tadi tu kan. Bacang ni dia memang bacang ni maksudnya memang buah bacang. Sebab bacang ni memang kalau kita simpan macam mana pun awak akan keluar bau dia. Memang orang tahu. Yelah betul lah. Kalau kita simpan rahsia tu padahal orang dah tahu. Bukan satu rahsia lagi tu. Maknanya kita tak tahu. Cerita. Macam kita kalau orang tak nak beritahu. Padahal orang tak tahu. Dia contoh macam ni Ajab. Katalah isteri kita mengandung. Okay. Isteri kau mengandung bukan, tak adalah. Dia rahsia kan. Padahal perut tu dah nampak besar tu. Jadi orang cakap, alamak nak simpan rahsia, orang dah tahu lah. Tengok perut bini kau dah tahu kau mengandung. Tapi pada kau kan masih nak rahsiakan lagi tu. Orang lain dah tahu. Ada dia macam tu dah lebih kurang. Bacang kau simpan tapi bau dah keluar. Kau nak rahsiakan yang itu bukan buah bacang. Orang dah cium dah buah bacang tu, orang tahu tu bacang tu. Betul. Tapi jadi tu kalau mengandung tu anak lelaki perempuan ni. Itu bukan. Itu contoh. Aku pun tak tahu dalam tu apa. Itu dia rahsia lagi tu. Itu aku tak tahu. Itu memang. Itu kan bukan kata bacang, terpoyak pun kalau simpan. Itu contoh. Itu contoh bahasa bagi dia. Okey, bersama kami pagi di Sinar menyinari demo layan je. Info ditarik pelanggan lokal sekarang. Momentum. Wow. Mari kita kongsikan berita menarik pagi ni. Ini cerita daripada ni Cak Lam nak cerita tentang satu individu yang bernama Abdul Razak Nordin ni Okey. Dia ni seorang volunteer menguruskan jenazah COVID-19 Tapi nak ceritakan ialah bukan masing-masing kan. Dia kata dalam dia tak ada masalah, dia tak ada sepanjang dia jadi sukarelawan menguruskan jenazah orang pesakit COVID ni kan. Ini adalah satu jenazah yang paling mencabar bagi dia. Kenapa Im? Mak dia sendiri lah Allahuakbar. Mak dia sendiri dia kata. Ni kau cerita kat sini kan Abdul Razak Nordin ni Timur dia kata dia tak tahan lah. Dia kata menahan air matanya sepanjang perjalanan membawa jenazah ibunya Fatimah Ibrahim 68 dari hospital ke tanah kuburan sampai level yang lahat. Dia uruskan. Tapi kira satu rezeki untuk dia jugalah volunteer tu dia pula kan. So dia uruskan. Dia dapat wakil daripada keluarga uruskan itu yang dia ditanam di tanah kuburan Islam Seksyen 21. Alright, itu dia untuk berita menarik pagi ni. Sekejap lagi kita ada fakta menarik untuk anda. Teruskan bersama kami pagi di Sinar menyinari hidupmu. Layan je. Wow. Aim, fakta menarik. Jom kita kongsikan. Okey, ni saya ambil daripada page fakta_interaktif Okey. Interesting. Sorry. Interaktif pula. Interesting. Okey selalu orang cakap kau sekolah mana? Sekolah tinggi. Dah hebat tu kan. Nak tahu tu betul kan? Sekolah paling tinggi di dunia ni dia. Kedudukan dia paling tinggi. Bukannya bangunan dia tinggi tak. Kedudukan itu. Sekolah paling tinggi di dunia terdapat di Pumacangtang, Tibet. Sekolah ini dibina pada tahun 1986 dan berketinggian 5,373 meter dari paras laut. Kalau tengok gambar memang nak cecah awan. Awan akan lalu dekat sekolah dia tu. Macam sekolah Shaolin lah. Nak kena pergi MMU dengan banyak gunung apa semua kan. Ya. Memang tinggi sekolah tu. Ada lagi game?
Masih ada lagi. Oh, masih ada lagi. Nak belajar kat sana? Tak adalah. Sekolah saya kat sini dah tinggi, okey. Sekolah saya tinggi tingkat. Angah kat Melaka tu pun cukup jauh tu. Tak jauh. Tapi dulu saya masa zaman sekolah dulu, kan nak menentukan kelas tu kan. Saya dah mati, saya jaga dah sampai dapat tingkat ketiga ni apa semua kan. Dulu nak naik tangga tahulah Ya dah. Lagi tu kan. Benda yang paling saya suka sekali bila dapat kelas bawah tu, lepas tu duduk dekat belah pintu tak Kita badan saya pelik tu lah. Sebab Angah jadi malah bergerak, tapi step Angah banyak. Tu yang saya sampai sekarang terfikir tu. Itu kejap lagi saya cerita. Saya yang rajin bergerak, dia pun 3,000, 4,000. Yelah, sebab nampak dia kat rumah video, memang berayap je ke dalam rumah. Tak, nampak video dia pun keliling rumah je je. Itulah tu. Tak apa, sangka baik je lah Yelah, itu yang paling bagus satu. Saya sampai terfikir, dia ni lagi aktif daripada aku kat rumah, turun bawah ni. Memang dia ni kat rumah macam kutu ke, merayap je kan. Nak kata sportman bukan ke? Nak katakan sebelum ni kalau dia cerita dengan kita, dia cuma duduk layan anak kan, main game. Sebab dia tumbuk tonggeng tu, step tak jalan. Step tak jalan. Dia tumbuk laju-laju gas tu kan. Tapi je lah, kita sangka baik je lah takut dia ni lah Jeb, masa dia masak tu kaki masa jalan. Masak tu dia masak atas treadmill kot. Masak tu lain. Anak saya dia tengah rancang. Pakaikan kat anak. Bukan. Bukan jam tu pakaikan kat anak, bukan lah. Semalam pun pakaikan. Engkau ni. Tertanya. Kadang-kadang kita kan bila hantar 4,000, 5,000 kan pun rasa macam orang ni jalan banyak lah kan, turun naik rumah, turun bawah. Bila fikirkan dia, dia kat rumah memang merayap je kerja dia. Rasa aku dia gantung kat kipas saja. Tapi awak punya tu, awak jangan awak lagi banyak gantung kat kipas. Tapi tak boleh, jam ni kena ada nadi tak jalan je. Itu dia tak boleh bohong. Mana jam ada nadi, jam tu saya pegang, saya goncang-goncang di bawah bergerak. Aduh. Tengok makin lama makin kurang, memang suka je kan. Okey. Itu dia untuk fakta menarik. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Wow. Ain, saya perasan Ain dapat bersama-sama dengan Syuaib dekat tanah kuburan tu kan, Iman. Ain datang pakai baju PPE tu, Im. Macam ada pengalaman ni pakai baju PPE macam Im. Boleh tahan, Im? Malah kalau lama memang tak tahan juga kan dengan cuaca panas masa tu kan. Tu tengok dia tengah panas pakai baju PPE tu. Tapi dia ada bagi teknik dia lah kan, macam mana nak bernafas dalam tu keadaan itu. Orang KKM tu dia brief lah juga. Dia kata nafas, jangan bernafas dengan cara yang betul apa semua. Lepas tu, tapi kalau kau pakai, lepas tu kau rasa macam tak nafas, dia tak bagi lah, buka je. Kau tak boleh lah maksudnya. Dia suruh tunggu, dia tak ada terus pakai terus jalan, tak ada. Okey, tunggu sekejap, dia tengok macam mana. Tunggu apa semua, dah brief. Okey, tak ada rasa, boleh. Bawa dia tu. Tapi Aim cakap dengan saya lencun lepas tu lencun penuh satu, lencun sanitizer pun je. Kenapa ni? Lepas dia tembak. Yelah nampak kan. Tapi Aim terbaik Aim. Memang terbaik lah Aim. Tak saja lah. Ada dapat peluang ni, kalau tidak tapi sama je. Kalau kau tak ada hal pun rasa sama, benda sama kau buat juga. Yelah. Kita faham keadaan tu kan. Tapi itulah, memang sebelum tu kan kau asyik telefon aku je update kan. Jalan tu buat update. Aku cakap aku sampai kat sini, sampai aku balik pun kau lagi tanya update. Kau rasa follow je update kan. Tapi kau punya semangat kau datang bawa tu, saya tengok tu terharu tu. Yelah, dalam keadaan orang menjaga-jaga, Im kan. Tapi awak sebagai sahabat, awak pergi apa semua. Allah Akbar. Saya tengok awak masa kat berita tu. Allah, Im. Masih banyak sayang lagi. Tak. Terus macam Allah. Saya macam wakil semualah. Semua nak ambil peluang tu kalau boleh. Kalau dapat kan, semua nak kawan kita kan. Waris dibagi berapa orang kalau limit? Kalau kita datang banyak silap dia, kalau kau ada, kau yang masuk, aku yang tak masuk.
Ada yang dulu pasal dia limit. Sebab lepas tu ada 2-3 orang sampai lagi kan. Tapi tak boleh juga. Tak boleh masuk juga. Yelah, betul. So sama je. Cuma macam diorang cakap lah, aku nasib baik. Penasib baik, betul Aim. Dapat pula penasib baik. Rezeki awak, betul. Itu je. Tak ingat sebab kita kita tak tahu perjalanan tu macam mana. Sedangkan kita daripada awal semua kita follow up. Kita tahu perkembangan apa semua kan. Dia macam tu lah sebenarnya. Allah. Semua lah je kawan-kawan semua ni lah. Saya tengok video tu Allah Akbar. Jadi rasa macam saya memang tu rasa sayang sangat dengan Aim. Rindu semua dah. InsyaAllah kita dapat jumpa lagi ni. Ya, saya dah memang anggap saya anggap Aim ni macam abang saya sendiri tau. Yelah. Aim punya care saya macam saya kadang-kadang bila Aim care saya tu saya macam duduk rumah Aim aja. Betul. Kali ni lebih pula nak pernah duduk rumah orang. Jangan sanitize kau pula. Lagi adik-adik lah. Okey, kita dah sampai hujung hari ni dan kita nak terus ucap terima kasih. Okey, dah sayang-sayang lah sampai nak duduk rumah orang pula. Dah jadi benci pula orang kan. Kita dah sampai hujung dan kita nak ucap terima kasih kepada Falanis kita dan sebentar nanti teruskan bersama dengan Dina Nazir dalam Sinar Solo. InsyaAllah kalau ada rezeki besok kita akan berjumpa lagi. Salah silap kami mohon ampun dan juga maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi di Sinar menyinar hidupmu layan. Terima kasih.